Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hanis binti Zulkifli, pengajar matematik tambahan dari SMK Sultan Yusof, Batu Gajah, Perak. Saya akan membincangkan topik yang ke-10 matematik tambahan KSSM tingkatan 4, iaitu bab nombor indeks. Terlebih dahulu kita perhatikan standard kandungan dan juga standard pembelajaran. Bagi standard kandungan terbahagi kepada dua, iaitu 10.1 nombor indeks dan yang kedua yang melibatkan indeks gubahan. Kita lihat pula standard pembelajaran. Bagi nombor indeks, dia terdiri daripada 3 standard pembelajaran, iaitu 10.1.1 murid boleh mentakrifkan nombor indeks dan memerihalkan kegunaannya. Seterusnya 10.1.2 murid boleh menentukan dan mentafsirkan nombor indeks. 10.1.3 murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor indeks. Itu yang melibatkan nombor indeks. Seterusnya, bagi 10.2 iaitu indeks gubahan, dia terdiri daripada 2 standard pembelajaran. Itu yang pertama, 10.2.1 murid boleh menentukan dan mentafsir indeks gubahan tanpa pemberat dan juga dengan pemberat. 10.2.2 murid boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor indeks dan juga indeks gubahan. Sebelum kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan nombor indeks dan juga kegunaannya. Nombor indeks ialah satu sukatan statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan suatu pemboleh ubah pada suatu tahun tertentu berbanding dengan tahun yang lain sebagai tahun asas. Secara amnya, nombor indeks digunakan untuk mengukur semua jenis perubahan kuantitatif dalam bidang perindustrian, pertanian, perdagangan dan juga perkhidmatan. Terdapat 2 rumus yang kita akan gunakan bila kita nak selesaikan soalan yang berkaitan dengan nombor indeks. Rumus yang pertama iaitu nombor indeks. Nombor indeks sama dengan kuantiti pada tahun semasa bahagi dengan kuantiti pada tahun asas didarabkan dengan 100. I itu mewakili nombor indeks. Sekiranya nombor indeks lebih daripada 100, maksudnya berlaku peningkatan berbanding tahun asas. Sekiranya nombor indeks kurang daripada 100, maksudnya berlaku penurunan berbanding tahun asas. Jika nombor indeksnya bersamaan dengan 100, maksudnya tiada berlaku sebarang peningkatan atau penurunan. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua yang melibatkan rumus indeks gubahan. Rumus indeks gubahan ni simbol dia sama seperti nombor indeks, cuma dia ada tambah ada palang di atas tu. Jadi sama dengan jumlah bagi I darab W bahagi dengan jumlah W. I itu mewakili indeks bagi suatu bahan. Manakala W pula mewakili pemberat bagi bahan tersebut. Bagi membincangkan contoh soalan yang berkaitan dengan nombor indeks, cikgu fokus kepada standard pembelajaran 10.2.2 iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor indeks dan indeks gubahan.
Okey, baiklah ya. Kita lihat pada contoh soalan. Okey, cuba fahamkan kehendak soalan. Okey, carta palang menunjukkan kos bulanan bagi 4 barangan P, Q, R dan S pada tahun 2010. Okey, jadual pula menunjukkan harga dan indeks harga barangan tersebut. Okey. Okey, dalam jadual yang diberikan, ada 4 ruangan di situ. Yang pertama yang melibatkan item bahan iaitu P, Q, R dan S. Kemudian ruangan untuk harga pada tahun 2010. Ruangan yang seterusnya harga pada tahun 2014. Okey, dan ruangan yang keempat tu merujuk pada indeks harga pada tahun 2014 berasaskan 2010. Okey, daripada jadual dan carta palang yang diberikan, okey, kita semua perlu menjawab. Ada 4 soalan di situ. Bermula dari A, B, C dan D. Okey, bagi soalan A, kita perlu mencari nilai X, Y dan juga Z. Okey, soalan B, kita perlu menghitung indeks gubahan pada tahun 2014 berasaskan tahun 2010. Okey, untuk soalan C pula, diberikan jumlah kos bagi bahan-bahan tersebut pada tahun 2010 ialah RM1,200. Okey, soalan dia, cari kos sepadan bagi bahan-bahan tersebut pada tahun 2014. Okey, soalan D. Okey, diberikan kos barangan itu menurun 10% dari tahun 2014 ke tahun 2016. Okey, cari indeks gubahan pada tahun 2016 berasaskan tahun 2010. Kita bincang penyelesaian untuk soalan A. Okey, soalan A kita nak cari nilai X, Y dan juga Z. Okey, untuk nilai X, nilai yang kita nak cari itu merupakan harga bagi tahun 2010. Jadi di sini kita gunakan formula nombor indeks iaitu harga pada 2014 bahagi dengan harga pada 2010 kita darab dengan 100. Okey, indeks harga yang diberikan 128 sama dengan RM3.20 bahagi dengan X iaitu kita nak cari darab dengan 100. Okey, jadi seterusnya X sama dengan RM3.20 darab dengan 100. Kita bahagi dengan 128. Jadi kita akan dapat jawapan dia. Jadi X sama dengan RM2.50. Okey, itu jawapan bagi nilai X. Okey, seterusnya kita nak cari nilai Y. Okey, Y itu merupakan indeks harga tahun 2014 berasaskan 2010. Okey, cara yang sama juga kita masukkan ke dalam formula dia. Okey, tadi untuk senang kita labelkan tadi yang pertama. Okey, ini yang kedua. Okey, Y. Okey, Y iaitu indeks harga tahun 2014 berasaskan 2010. Okey, jadi formula dia kita boleh gantikan harga pada tahun 2014 bahagi dengan harga pada tahun 2010 darab dengan 100. Okey, seterusnya kita gantikan nilai dia. Okey, harga dia berapa? RM4.50 bahagi dengan RM3.75 darab dengan 100. Okey, jadi nilai Y, jawapan dia kita akan dapat 120. Okey, itu jawapan dia. Okey, yang seterusnya kita nak dapatkan nilai Z. Okey, kita untuk mudah kita labelkan bahagian yang ketiga. Okey, nilai Z itu merupakan harga pada tahun 2014. Okey, dengan menggunakan formula yang sama. Okey, jadi indeks harga dia 125 sama dengan Z per RM3.40 darab 100.
Okey, jadi bila kita selesaikan, kita akan dapat nilai Z sama dengan RM4.25. Okey, itu jawapan dia. Okey, jadi untuk bahagian A markahnya 3 markah ya. Okey, seterusnya untuk bahagian B. Okey, kita gunakan merah. Okey, untuk B. Hitungkan indeks gubahan pada tahun 2014 berasaskan tahun 2010. Okey, jadi kita ingat balik formula ataupun rumus yang melibatkan indeks gubahan iaitu hasil tambah I darab W bahagi dengan hasil tambah ataupun jumlah W iaitu jumlah pemberat. Okey, jadi indeks harga dia kita darabkan setiap satu indeks harga dengan pemberatnya masing-masing. Okey, jadi iaitu 128 kita darabkan dengan rujuk pada carta palang yang diberikan. Itu merupakan pemberat. 128 darab dengan 20 tambah Y. Berapa nilai Y tadi? Y itu 120. Okey, jadi 120 kita darabkan dengan apa pemberat tadi? 80 tambah 140 darab dengan 50 tambah 125 kita darabkan dengan pemberat dia 70. Nilai pemberat tu kita dapat daripada carta palang. Semua ni kita jumlahkan dan kemudian kita bahagi dengan jumlah pemberat. Jumlah pemberat kita jumlahkan setiap satu. 20 tambah 80 tambah 50 tambah 70. Jadi bila kita jumlahkan semua, kita akan dapat 27,910 bahagi dengan jumlah semua pemberat 220. Jadi jawapan yang akan kita perolehi indeks gubahan 2014 berasaskan 2010. Nilai dia ialah 126.86. Ini jawapan dia. Itu jawapan untuk soalan B. Soalan B ni diperuntukkan 2 markah daripada keseluruhan 10 markah di situ. Seterusnya kita tengok soalan C pula. Macam mana nak selesaikan soalan C? Diberikan jumlah kos bagi bahan-bahan tersebut pada 2010 ialah 1,200. Soalan dia cari kos sepadan bagi bahan-bahan tersebut pada tahun 2014. Jadi kalau melibatkan keseluruhan bahan, kita boleh gunakan nilai indeks gubahan yang kita dapat tadi. Iaitu 126.86 ni, kita boleh samakan dengan harga keseluruhan pada 2014 bahagi dengan harga keseluruhan pada tahun 2010 kita darab dengan 100. Sebab ini melibatkan keseluruhan bahan. Jadi kita boleh gunakan nilai indeks gubahan. Jadi kita gantikan nilai dia. Iaitu, kita nak cari harga pagi 2014 kan. Jadi harga pagi pada tahun 2014 sama dengan 126.86 darab dengan harga pada 2010.
Okey, harga pada 2010 dia dah bagi berapa? 1,200. Kemudian kita bahagi dengan 100. Okey, jadi kita akan dapat jawapan sama dengan RM berapa? RM1,522.32. Okey, itu harganya. Harga keseluruhan bahan. Ya, okey, pada tahun 2014. Okey, jadi cikgu harap semua jelas ya. Okey, itu untuk jawapan C. Di situ juga markah diperuntukkan 2 markah. Okey, seterusnya cikgu tengok soalan D. Okey, kos barangan itu menurun 10% dari tahun 2014 ke tahun 2016. Okey, cari indeks gubahan pada tahun 2016 berasaskan tahun 2010. Okey, jadi kalau kita perhatikan di sini, dia melibatkan ada 3 tahun kan? Dia bermula dari 2010, 2014 dan juga 2016. Jadi bila kita nak selesaikan, sebenarnya ada beberapa cara. Okey, cikgu akan bincangkan salah satu cara. Okey, kalau melibatkan 3 tahun, okey, satu caranya kita buat dalam bentuk jadual. Okey ya. Okey, ada berapa kolom di situ. Okey. Jadi yang ini rujuk pada harga pada tahun semasa dan ini harga pada tahun asas. Okey. Tahun yang pertama ikut susunan 2010, kemudian 2014, kemudian 2016. Okey, untuk tahun asas pun sama. Okey, kita ikut susunan bermula 2010, kemudian 2014 dan kemudian 2016. Kalau melibatkan tahun yang sama, okey, terus kita letakkan 100 di sini. Ya. Maksudnya tiada peningkatan atau pengurangan. Maksudnya tahun yang samalah. Okey, 2014 berasaskan 2014, tulis 100. Okey, begitu juga 2016 berasaskan 2016, kita letak 100. Okey. Kemudian, apa nilai kita tahu di sini? Indeks gubahan 2014 berasaskan 2010. Okey, ini yang kita cari tadi kan, iaitu nilai dia 126.86. Okey. Lagi apa nilai yang dibagi kat situ? Jika terdapat penurunan 10% dari 2014 ke 2016, maksudnya indeks gubahan 2016 berasaskan 2014, dia jadi 90. Ya, sebab kalau kurang daripada 100, dia menunjukkan ada penurunan. Maksudnya di sini penurunan sebanyak 10%. Okey, yang kita nak cari sekarang, cari indeks gubahan 2016 berasaskan 2010. Okey, jadi yang kita nak cari ni, okey, kalau boleh kita wakilkan dengan, okey, tulis sini maksudnya kita nak dapatkan indeks, katakan kita wakilkan dengan P. Ya. Okey, jadi kita boleh selesaikan, kita tengok pada kotak di sini. Okey, jadi untuk kotak di sini kita boleh selesaikan dengan menggunakan dengan cara perkadaran. Okey, iaitu P per 90 sama dengan 126.86 bahagi dengan
100. Okey, jadi bila kita selesaikan di sini, kita akan dapat P sama dengan 114.17. Okey, jadi P tu kita dah wakilkan untuk indeks gubahan 2016 berasaskan 2010. Okey, jadi kita dapat tadi 114.17. Okey, itu jawapan dia. Okey, dan untuk D ni di sini diperuntukkan 3 markah. Okey, cikgu harap semua pelajar faham dan jelas dengan penerangan dan juga penjelasan yang telah cikgu berikan tadi. Okey, cikgu nak ucapkan selamat baju jaya. Semoga semuanya berjaya dengan cemerlang. Okey, kalau kita lihat pada kata-kata motivasi di depan ni, di sini, okey, kecemerlangan adalah hasil daripada sikap yang ingin sentiasa melakukan yang terbaik. Okey, jadi cikgu harapkan semua dapat lakukan yang terbaik untuk kecemerlangan bersama. Okey, itu saja. Terima kasih dari saya, Puan Hanis binti Zulkifli.